Sekarang ni kita akan bercerita tentang bekalan barang paling asas, iaitu soal pertanian. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu saya yang akan membawa perbincangan ini menyelusuri koperasi dan sebagainya, iaitu Koperasi Kebun Iti Selangor Berhad. Kita bersama dengan Tuan Bendaharinya Muhammad Nizar Omar. Terima kasih kerana bersama kami. Pertanian ini sebenarnya merupakan suatu isu yang sedang hangat kita perkatakan disebabkan faktor keselamatan makanan dan kesejahteraan bekalan makanan itu sendiri. Jadi mukadimahnya bagaimana usaha untuk membawa pertanian ini kepada orang bandar? Okey, terima kasih kepada yang bertanya, soalan itu yang bertanya. Okey, untuk di bandar kita telah melakukan satu konsep urban farming, maknanya kita telah mengusahakan satu kebun yang berada di tengah-tengah bandar. Okey, kita cuba merapatkan jurang harga antara orang tengah dengan seller and buyer. So maknanya sekarang jurang tu akan lebih rapat. So bila kita buat urban farming ni, kita melihat potensinya amat besar. Okey, sebab tu kita melakukan benda ni dalam satu bentuk koperasi. Bukan koperasi ni dia peluang dia lebih meluas. Saya ucapkan terima kasih kepada SKM kerana memberi peluang kepada kita untuk bergerak dalam koperasi, terutamanya di SKM Selangor, Cik Rosdin, yang telah banyak beri kita tunjuk ajar tentang koperasi. Dan jurang yang kita buat ni ialah kita lebih kepada mendekatkan peladang dengan pembeli. So kita dah cuba memotong orang tengah yang mana harga dia akan melambung-lambung. So bila kita buat benda ni, kita nampak dia punya efek tu amat ketara. Sebagai contoh, kita jual sawi di kebun kita, market dalam harga ladang RM3.5-4. Kalau kita pergi pasar 1 kilo mungkin dalam RM7-8. So kita telah memberi peluang pada golongan-golongan rentan B40 ni untuk membeli pada kadar yang munasabah. Tanpa perlu pergi ke pasar yang harganya agak mahal, contohnya di tengah-tengah bandar lah. So benda tu yang kita telah melakukan satu konsep yang baru. Dan satu lagi kita buat di koperasi kita di Shah Alam ialah kita ada satu plot kita panggil plot kebun keluarga Malaysia. Di mana kebun keluarga Malaysia ni kita bagi kepada golongan B40 untuk usahakan. Plot tu bukan ada 5 kali 40 kaki, yang mana dia boleh generate income at least sampingan. Dia bukan lebih orang kata apa untuk dia punya keluar kepada kemiskinan, tapi membantu dia. Kalau kita tanam kangkung dalam 25 hari itu dia boleh dapat income lebih kurang dalam RM150 ke RM180. Kalau dia nak jual, kalau dia nak pakailah. Kan, so setiap B40 yang ada di Shah Alam tu dia ada peluang. Kan, maknanya kita jual benda-benda yang very cheap price, yang mana orang dapat menikmati benda-benda asas. Kita bukan tanam sayur-sayur yang high end macam brokoli ke apa. Kita very home use punya sayur. Sawi, kangkung, bayam, timun, cili yang very yang selalu rumah akan pakai. Itu yang kita cuba lakukan di Shah Alam lah. Jadi kenapa perlukan koperasi sebagai medium untuk menghasilkan kebun iti ini? Okey, koperasi, kenapa kita tubuhkan koperasi ialah kerana kita bantuan kerajaan melalui koperasi amat banyak. Ini yang kadang-kadang orang tak perasan. So bila melalui koperasi ini dia ada governance dia. Kalau melalui individu ni kadang-kadang kita tak tahu projek tu fail ke tak. Melalui koperasi ni, koperasi adalah bahan pemantau. Mana governance dia, maknanya apa kita belanja tu dipantau oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kan, so, contohnya di Shah Alam ialah Selangor. Yang mana saya cakap dia Encik Rosdin dan tim dia lah, dia pantau mana duit kita dapat tu kita well spend, dan benda tu balik kepada impact dia ada. Kalau kita bagi kepada individu ni, kekangan dia adalah kadang-kadang fail ke apa kan semua kan. So berbalik ke koperasi ini, kita ada satu komiti yang LK dan menjaga dana ni supaya dibelanjakan dengan betul dan tepat. Bukan pergi ke arah yang bukan-bukan. Ini yang kita koperasi ini yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan sekarang. Sebab tu dalam meeting baru ni kerajaan telah mengumumkan untuk dasar agro negara dia telah memperlukan 100 juta untuk koperasi untuk membangunkan agro pertanian. Dan kita telah melalui federasi, saya Usaha Agung Federasi Pertanian, kita telah mengenal pasti koperasi-koperasi yang ada di Malaysia ni lebih kurang 3,000 lebih untuk menggerakkan benda ni melalui koperasi. Dan kita juga sedang menggerakkan satu konsep di mana koperasi ini menjadi penggerak kepada SDG 17. Okey, itu menggerak kepada organik. Dulu kita bergerak kepada food security. Now kita kena bergerak ada food safety.
food safety tu kita jadi target kita untuk kita bergerak ke hadapan. Walaupun kita bergerak dalam komuniti yang kecil, tetapi benda tu akan ada impact kemudian. Ya, baik. Ini adalah satu yang perlu kita faham tentang koperasi yang merupakan satu gagasan. Jadi ada ahli-ahlinya yang boleh mencapai satu tahap ketelusan yang tinggi. Bukan setakat ahli koperasi tapi juga Suruhanjaya Koperasi yang akan memantau perkembangan projek-projek yang dilaksanakan. Namun Kebun Niti pun menghadapi cabaran juga setelah melalui zaman pandemik. Jadi dari zaman pandemik itu, apakah learning curve ataupun apakah yang telah dipelajari oleh Kebun Niti dalam menangani isu-isu dan cabaran seperti yang dibawa oleh pandemik COVID-19? Actually, pandemik is eye opener to everybody. Cuma sekarang ni kita dalam koperasi ni, kita dalam masa pandemik kita mencari peluang untuk kita sustain. Okey. Tapi kalau macam bisnes lain tu saya tak pasti. Tapi dalam pertanian ni, kita bagi contoh macam mana kita susah, macam mana kita kena makan. Okey, orang kaya ke orang susah ke kena makan. So that's why kita pergi ke arah macam mana nak mencari peluang dalam masa pandemik untuk kita pergi after pandemik tu, apa peluang kita ada lagi. So bila kita nampak pertanian ni, masa dalam pandemik tu kita jual barang, kita buat konsep pick and pay, kita jual di ladang. Orang sekeliling tu tak payah pergi jauh. Berwis dia kena dapat kebenaran polis apa semua kan. So sekarang orang di Shah Alam tak payah perlu kebenaran polis, dia boleh pergi kat situ, dia pick and pay balik. So dia tak payah pergi bergerak. So after pandemic tu, benda dia dah start expand. Dia expand secara organically, dia dah expand. Sebab dia nampak peluang tu memang terlalu banyak untuk kita pelajari dan kita ambil peluang. Pandemic tu is a learning curve for us actually. Jadi ingin kita faham sedikit tentang kaedah-kaedah urban farming yang digunakan. Mungkin kita boleh menelusuri kepelbagaian kaedah yang boleh digunakan dalam urban farming. Urban farming ini di Shah Alam, di kebun kita ada 4 kaedah yang kita gunakan. Satu hidroponik, fertigasi, open farming, dan satu lagi open farming yang dalam greenhouse. Okey. So benda-benda kaedah ni kita buat di Shah Alam ni adalah kita di Shah Alam ni juga kita buat satu tempat macam kita incubator untuk kita buat latihan untuk mingguan, yang mana kita juga telah mengadakan satu latihan untuk skim penjana SRDF, yang mana kita ada berlatih 400 orang dan kita akan berlatih lagi 200 orang daripada universiti student untuk faham tentang konsep pertanian. Dan lagi satu, kita nak bagi tahu dekat semua orang bahawa tanah yang sebesar mana pun still ada boleh buat pertanian. Sama ada you buat fertigasi ataupun buat hidroponik. Tak semestinya buat komersial, mungkin untuk kegunaan sendiri. So benda-benda ni kita cuba ajar pada orang. Setakat sekarang ni apa yang kita buat di Shah Alam ni, kita buat macam di Shah Alam sekarang ni kita fully organic. Kita buat baja sendiri, kita buat racun sendiri, all organic. Kita tak pakai racun chemical. No. Kan, kita engage on full organic. Sebab kita buat Shah Alam tu, kita ajar, maknanya barang-barang di rumah tu adalah salah satu bentuk pesticide. Halia, kunyit, daun-daun terbuang, macam kita sayur terbuang kita simpan buat baja balik. Itu semua tu adalah macam ikan, air beras, minyak masak, lepas tu dishwasher, semua tu adalah sebahagian daripada konten untuk buat racun dan baja. Itu yang kita buat di Shah Alam sekarang. Kan, benda tu memang kita dalam peringkat orang kata kita baru, dan kita dah try, alhamdulillah benda tu berjaya. Dan selepas pandemik juga kita difahamkan bahawa golongan B40 mungkin meningkat disebabkan ada yang hilang kerja, ada yang dari T20 dia jadi B40 dan sebagainya. Jadi bagaimana urban farming ini boleh digunakan untuk membantu meningkatkan tahap sosioekonomi kumpulan B40 ini? Macam saya cakap tadi, bila kita ada plot kebun keluarga Malaysia ni, kita bagi skill dia orang. Kita bagi skill. Sebab apa sekarang ni di KL, di Malaysia secara amnya tanah kosong kerajaan adalah banyak. Okey, tetapi kalau dia usahakan tanah kosong tanpa ilmu, apa akan jadi? So kita bagi skill dulu dia, dengan training dia skill, dan dia akan keluar pada B40 bila dia start belajar ni. Kalau tak ada ilmu,
orang cakap you are green hand, not sebab not green hand. You kena faham tanah dia macam mana, benih macam mana, cuaca dia macam mana. Benda ni dia pokok ni dia ada karakter masing-masing. Sebab kita ni kita tak faham, bila kita tengok baru kita faham oh ni karakter dia dia nak shade ke, dia nak partial shade ke, ini isu dia sekarang. Sebab tu bila B40 ni belajar, ilmu yang dia ada, dia start. Benda tu dah berjaya. Kita ada bukti yang dah berjaya buat benda tu. Jadi setakat ini kejayaan yang dicapai sudah pasti akan merangsang lebih banyak lagi urban farm seperti Kebun Niti untuk tampil membantu bukan sahaja golongan B40 tapi meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan bekalan makanan kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih kita ucapkan. Mungkin akhir kata harapan dalam bajet 2023 untuk harapan koperasi dalam bajet 2023 ialah kita mengharapkan kerajaan lebih prihatin kepada koperasi untuk memberi lebih bantuan dan dana especially dalam food safety. Jadi itu dia, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Nizar Omar kerana sudi bersama kami dan kita akan berehat seketika kembali bersama anda selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.